Saya hormati sekalian, Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita mendirikan insyaAllah solat sunat Aidil Adha mengikut keramaian yang boleh ditampung oleh masjid dalam ruangan utama solat kita dengan pematuhan penjarakan. Dan ini merupakan solat yang kedua, tahun yang kedua kita berkeadaan begini, dan kita berharap, kita berdoa bersungguh-sungguh semoga Allah SWT akan mengangkatkan pandemik ini daripada negara kita khususnya dan dunia amnya. Semoga dapat kita kembali untuk hidup seperti sebelum ini dengan keadaan yang lebih selesa, dan kita dapat menggunakan terutama ibadah-ibadah kita dengan lebih baik lagi insya-Allah. Dalam 2 tahun ini kita melihat pengurusan krisis ini, terutamanya di masjid, menyebabkan kita terhalang dalam banyak perkara. Sebab ini adalah satu ujian yang besar bagi kita untuk kita melihat kembali, kita muhasabah diri kita, masyarakat kita dan seterusnya, umumnya seluruh dunia ini, tentang tindak tanduk kita yang mungkin ada yang menyalahi, bercanggah dan sebagainya, untuk kita betulkan balik diri kita terutamanya dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini untuk persediaan ke akhirat nanti insya-Allah. Masjid Al-Taqim walaupun dalam keadaan kata-kata menghadapi pandemik ini secara berterusan, terutamanya dalam pembangunan fizikalnya, meletakkan juga sebagai satu perkara yang perlu dilaksanakan sebagai menampung keperluan pada masa hadapan, dan juga untuk memenuhi kita kata keperluan masyarakat atau karya kita di Masjid Tameru ini. Pertama sekali, kalau tuan-tuan melihat yang telah siap kita bina sana, iaitu arena kita, iaitu Dewan Terbuka kita, yang mana akan dapat menampung keperluan masyarakat, terutamanya dalam melaksanakan aktiviti kenduri kendara. Maknanya ada satu pilihan lah, selain pada ada dewan-dewan dan sebagainya, maka kita boleh gunakan arena itu sebagai tempat kenduri kendara, kahwin dan sebagainya untuk masyarakat di sini, untuk masyarakat kita terutamanya di Karya Tameru ini. Di samping itu, arena itu juga adalah untuk kegiatan riadah yang akan kita rancang. Kita akan bina arena untuk sebagai arena permainan ataupun seumpamanya yang digunakan oleh semua peringkat lah, termasuk kanak-kanak dan anak-anak muda kita, supaya dijadikan masjid bukan sahaja tempat ibadah tetapi juga untuk kita melaksanakan riadah. Di samping itu, kita melihat prasarana yang telah disiapkan ialah bilik pengurusan jenazah, yang mana ia juga sebagai satu keperluan kepada masyarakat kita supaya tempat persediaan jenazah itu dapat lebih sempurna lagi, lebih baik lagi dengan adanya bilik seperti itu. Jadi bermakna ahli karya yang ada menghadapi masalah dari segi untuk tempat menguruskan jenazah, maka kita telah ada satu yang mana disumbangkan oleh jemaah kita untuk pembinaannya. Di samping itu, kita telah melihat tandas di sebelah sana, tandas lelaki telah pun disiapkan, juga merupakan sumbangan. Ini juga memberi keperluan kepada terutamanya orang lelaki kita lah, yang mana dulu agak jauh ke belakang, maka sekarang ini berhampiran, bersebelahan saja dengan tempat wuduk. Jadi dengan keadaan itu, kita rasa
perkara sebagai sebuah masjid, mana agak lengkaplah untuk masyarakat Taman Meru ini, insya-Allah. Saya juga menyentuh tentang pengurusan jenazah kita. Kami berharap lebih ramai lagi anak-anak muda ataupun orang dewasa sekarang malah, di mananya tampil ke hadapan untuk menjadi sukarelawan lah dalam pengurusan jenazah ini. Saya melihat perkara ini, kami melihat perkara ini ada satu keperluan, kerana apabila sampai kepada dalam pengurusan jenazah, terutamanya apabila sampai ke tanah wakaf lah terutamanya, agak sukar bagi waris-waris, terutama yang tidak ada ramai saudara-maranya, untuk menguruskan jenazah di tanah wakaf itu. Jadi kalau adalah pihak-pihak tuan-tuan yang dapat bersama-sama menguruskannya, maka ianya adalah lebih baik, lebih sempurna dalam pengurusan jenazah, terutama di tanah wakaf. Kerana kadang-kadang kita lihat ada jenazah yang tak dapat nak diuruskan dengan baik, dengan betul, apabila tidak ada orang nak menguruskannya, kerana ada 2-3 orang saja, 4-5 orang saja, jadi menimbulkan kesukaran. Jadi kadang-kadang kita tak nampak benda-benda yang ini, dan kami yang selalu pergi mengiring jenazah, melihat kadang-kadang kesihan dengan jenazah yang tak dapat diuruskan dengan cara yang lebih terhormat lah, saya kata, ya. Jadi benda-benda seperti ini perlulah kita melihat bersama, sebagai kita nak menyempurnakan masjid berperanan untuk menguruskan hidup dan mati kita sebagai ahli karya, ya. Dan kita juga berharap tuan-tuan dan perempuan yang ada di Taman Meru ini sentiasalah memberi komitmen yang tinggi dalam apa jua kegiatan yang telah kita rancang dan laksanakan. Setakat ini kita merasa ianya telah berjalan dengan baik. Mungkin dengan keadaan pandemik ini menyebabkan kita agak terhalang-halang dalam melaksanakannya. Pun begitu, kita tak bolehlah jadikan ia sebagai satu alasan, dan kita akan teruslah berusaha supaya kita dapat melaksanakannya dengan lebih baik dan sempurna pada masa hadapan. Dan kami jawatankuasa di sini mengucapkan satu, ialah selamat hari raya, maaf zahir dan maaf zahir batin. Sekiranya timbul apa-apa juga kesalahan ataupun timbul apa-apa juga yang tidak disenangi, maka itu adalah kelemahan kami sebagai manusia, sebagai insan di sini. Dan kami juga berharap bahawa kerjasama kita akan berterusan, dan apa saja yang kita rancang, tuan-tuan boleh sebut juga untuk menjadikan cadangan kepada kita, ya, pada masa hadapan ini, insya-Allah. Dan untuk itu, untuk mendirikan solat sunat kita pagi ini, saya jemput Tuan Haji Mokhtar Harun untuk menyampaikan kafiat solat kita. Mungkin ada yang lupa ataupun kita kata sudah lama kita tak bersama, mungkin boleh diingatkan semula. Silakan Ustaz Tuan Haji Mokhtar untuk menyampaikannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha. Dan saya terlebih dahulu mengucapkan berbanyak terima kasih dan juga meminta berbanyak maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Panduan menunaikan solat sunat Aidiladha. Ini saja sebagai peringatan kerana kita buat ini setahun sekali. Pertama, niat. Usalli sunatan Aidil Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya ulang. Usalli sunatan Aidil Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala.
Lepas itu kita mulakan solat. Rakaat pertama dimula dengan lafaz takbiratul ihram, iaitu Allahu Akbar. Dengan menyebut Allahu Akbar disertakan dengan niat dalam hati. Kedua, membaca doa iftitah. Macam biasalah kita solat ada doa iftitah. Lepas doa iftitah, yang ketiga, lafaz takbir 7 kali. Allahu Akbar diselang-seli dengan tasbih. Tasbihnya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ulang, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lepas tu kita akan baca Fatihah. Setelah selesai Fatihah, kita akan baca surah dalam Al-Quran dan kita akan meneruskan solat sehingga selesai rakaat pertama. Dan bagi rakaat kedua pula, kita akan lafaz takbiratul ihram, lafaz takbir sebanyak 5 kali dan diselang-seli dengan tasbih. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga mendapat perhatian, insya-Allah. Saf. Perbetulkan saf tuan-tuan. Sallallahu ta'ala ya karim, aqimus salat. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Tahiyatu Assalamu alayka ya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wattabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Mudah-mudahan kita beroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Khutbah Aidil Adha pada pagi yang penuh barakah ini bertajuk berkorban kerana Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana dikurniakan rahmat ilahi dapat menjadi tetamu di rumah Allah bersolat sunat Aidil Adha secara berjemaah dan dengan kemurahannya jua. Bermula 1 Zulhijjah, kita dihidangkan peluang memperbanyakkan amal soleh dan bersungguh-sungguh memohon pengampunan. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabbu ilaihi al-'amali wa la uhibbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamin 'ashr." Maksudnya tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal soleh di dalamnya lebih dicintai olehnya dari hari yang 10, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Ahmad. Tanda kesyukuran atas segala nikmat kurniaan ilahi, kita amat digalakkan memperbanyakkan takbir dan tahmid. Mulai solat subuh pada 9 Zulhijjah hingga solat asar pada 13 Zulhijjah.
Kita juga amat digalakkan menyembelih binatang ternakan bertujuan membersihkan jiwa dan mendedahkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila adamin min miyya min amali yawman nahr ahabba ila Allah min ihraqil dam innahu la ya'ti yawma qiyamati bi qurubiha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-dam la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ard fataribu biha nafsa." Maksudnya tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari An-Nahar, hari raya Aidil Adha, yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menumpahkan darah binatang korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah Subhanahu wa taala sebelum ia jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kamu dengan berkorban. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Puncak kesanggupan melakukan pengorbanan sebagai bukti ketaatan kepada perintah ilahi ialah kisah kerelaan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak yang disayangi baginda. Demikian juga kerelaan Nabi Ismail alaihissalam menyerahkan leher untuk disembelih. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azhabuka fansur ma za tara." Qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin.